Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu Allah ma arada haula, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tadi kita dah cerita dah, Nabi bagi khutbah raya. Dalam khutbah Nabi bagi nasihat, Nabi bagi tazkirah dan peringatan. Nabi fokus khusus untuk orang perempuan. Nabi pesan orang perempuan hampa jaga baik-baik, banyakkan bersedekah. Pasal apa? Pasal hampa ni ada banyak masalah. Tak kena gaya, hampa jadi kayu api dalam neraka. Masalah hampa apa dia? Masalah hampa yang pertama sekali, hampa ni dengan suami ni tak elok. Tak tahu nak bersyukur, tak tahu nak terima kasih kepada suami. Bahkan hampa ni suka sangat mengeluh atas benda-benda yang kecil. Cerita macam tu, mai pula dia cerita, jangan jadi orang yang disebut oleh Nabi sebagai 3 golongan tadi. Apa dia golongan yang 3 yang Nabi kata, aku tak suka dia dan dia di hari akhirat esok jangan duk mai dekat dengan aku? Orang yang kaki gelembong. Mai pula hadis ni dia nak beritahu dekat kita macam mana cara kita nak tebus dosa-dosa kita. Kalaulah kita ni isteri yang macam Nabi sebut tadi, kita berdosa dengan Tuhan, nak tebus macam mana? Kalau kita ni laki-laki yang jenis bom, yang jenis gelembong ni, kita nak tebus macam mana? Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ma min yaumin aksara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar. Ada satu hari yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan begitu ramai hamba dia daripada neraka. Dan dunia pun ambil pakai juga format Tuhan ni. Tuhan dia ada sempena, dia ada hari-hari dia, yang hari istimewa itu dijadikan hari Allah mengisytiharkan berapa ramai hamba dia lepas daripada neraka. Satu manusia yang dah tertulis dia ni nak masuk neraka, atas beberapa sebab yang dia buat, Allah iris nama dia daripada ahli neraka, bebaskan dia daripada neraka, dia pergi ke syurga. Di antara hari yang Allah nak bagi pardon dalam bahasa kita hari ini. Di negeri orang putih pun ada kuasa eksekutif yang ada pada presiden negara-negara yang tertentu, dia boleh bagi pardon, bagi pengampunan kepada orang yang bersalah di dalam negeri dia. Di Malaysia pun ada pardon ni, yang di Pertuan Agong sempena dengan keputeraan dia 2006 ke apa, dia boleh bagi pardon kepada senarai yang dipersembahkan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala lebih lagi. Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin. Dia pemilik, dia raja hari akhirat. Maka atas kapasiti Allah Subhanahu wa taala sebagai maliki yaumiddin, raja yang memiliki hari akhirat, Allah boleh memberi pengampunan kepada mana-mana hamba yang dia mahu. Hadis yang kita baca ni hadis sahih riwayat Imam Muslim ni, Nabi kata apa? Ma min yaumin aksara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar. Tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan begitu ramai hamba dia daripada neraka. Min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Dalam 360 hari lebih setahun ni, hari Arafah itu dijadikan sebagai satu hari yang Allah membebaskan begitu ramai hamba dia daripada masuk neraka. Bila tuan-tuan hari Arafah ni bila? Esok hari Arafah ni. Bila hari Allah nak bagi pengampunan pada orang berdosa ni bila? Esok hari dia. Nabi SAW bagi tahu, dia kata itulah hari Allah pilih untuk bagi pengampunan kepada begitu ramai hamba dia. Bila? Yaum Arafah, hari Arafah. Wa innahu la yadnu. Nabi kata pada hari Arafah Allah turun mendekati orang-orang yang wukuf di Arafah ni. Esok tuan-tuan kita buka Astro rancangan apa nama? Haji depa ni.
Tuan-tuan tengok sendiri. Macam mana orang Arab hak janggut jenuh ni, yang faham benda ni. Mereka duduk di padang Arafah ni teriak, tuan-tuan, menangis, teriak sampai basah. Hatta tuballa lihyatuh, sehingga basah lecun janggut ni. Teriak pasal apa? Pasal dia faham hadis ni. Dia nak supaya nama dia masuk salah seorang daripada yang dapat pengampunan tu. Menangis mereka ni. Lebih-lebih lagi bila menjelang maghrib. Nabi SAW duduk di padang Arafah ni menjelang maghrib. Wukuf start bila? Wukuf Zuhur. Masuk Zuhur itu start waktu wukuf. Nabi berada di Arafah sampailah kepada maghrib. Nak masuk ke maghrib tu Nabi angkat tangan minta doa kepada Allah ni. Sahabat kata apa? Nampak putih ketiak Nabi SAW. Bersungguh-sungguh Nabi minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah masuk maghrib. Bila masuk maghrib, Nabi tak semayang maghrib di Arafah. Nabi bergerak ke Muzdalifah. Bila sampai di Muzdalifah, Nabi jamakkan maghrib dengan Isyak di Muzdalifah. Kita hak ada di sini, kita mengambil keberkatan hari Arafah ni. Arafah itu hari berkat, disepakati oleh ulama. Kita mengambil keberkatan hari Arafah ni dengan buat apa esok? Puasa. Sekali lagi kita baca hadis dia. Sekali kita baca hadis yang tuntutan puasa hari Arafah ini. Nak ceritanya, Nabi SAW kata apa? Hari Arafah adalah hari yang Allah pilih untuk dijadikan satu hari istimewa, di mana pada hari itu Allah tidak pernah mengampunkan begitu ramai hamba dia daripada masuk neraka, keluar neraka ke syurga. Hari itulah hari yang paling ramai Allah bagi pengampunan. Bahkan wa innahu layadnu, bahkan Allah turun mendekati orang yang berada di Arafah ni. Summa yubahi bihim al malaikah, Allah berbangga di depan malaikat semua. Ni hamba aku, 3 juta orang, 4 juta orang bersabar menunggu giliran untuk nak mai buat haji, berada di sini semata-mata apa dia? Mengharapkan keredaan aku. Ada apa tuan-tuan? Pergi Mekah buat haji ni ada apa? Pergi sana satu lembah gondol. Yang kata Mekah ni bukan ada apa pun. Satu lembah gondol, pokok pun tak ada. Yang ada bukit batu pejai. Yang ada di sana Kaabah. Semata-mata pasal Quran kata wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Pasal itu aja. Tuhan kata dalam Quran wa azzin fin nas, seru manusia bil hajj, suruh buat haji. Ya'tuka rijalan, depa akan mai untuk buat haji di Mekah ni rijalan, walaupun terpaksa jalan kaki. Geng-geng yang duduk dekat border-border Saudi ni mai pukul kaki aja, jalan kaki aja. Bukan dapat duit pun, habis duit lagi. Bukan dapat apa pun, habis tenaga lagi. Tapi dia mai juga pasal apa? Pasal seruan itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala kulli dhamir, Tuhan kata, dan ada yang nak pergi Mekah ni naik unta dhamir, unta yang asai gemuk jadi kurus kerana jauh perjalanan. Manusia pergi semata-mata kerana panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sana bukan ada apa pun. Dengan hari ini duduk hotel jauh, berjalan kaki setengah jam nak sampai ke Masjidil Haram. Semata-mata nak semayang, ada time nak tawaf sunat. Itu saja. Itu saja aktiviti di Mekah. Lain tidak ada. Tapi manusia yang pi nak pi lagi. Manusia yang pi nak ulang lagi. Manusia yang dah buat haji nak buat haji lagi. Manusia yang dah buat haji nak buat umrah lagi. Manusia yang dah buat umrah 5 kali nak buat 5 kali lagi. Pasal apa? Pasal nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kesusahan, kepayahan, habis duit dan sebagainya, manusia nak pi. Cerita dia yang tu. Maka Allah bangga dengan orang macam ni. Summa yubahi bihim al-malaikah, Allah turun mai dekat dengan orang yang wukuf di Arafah. Allah berbangga dengan orang yang mai buat haji ni. Di depan semua malaikat dia hak ada ni. Fayaqulullah, Tuhan kata apa? Ma arada haula.
Tuhan kata, mereka ni yang mai duk tengah panas, yang mai duk berimpit-rimpit nak masuk pancong susah ni, ma arada haula, mereka mau apa? Tuhan tanya. Maksud hadis tu apa dia? Tuhan kata, mereka mau apa? Aku nak bagi. Itu maksud dia. Minta, aku akan bagi. It's a matter of time. Aku nak bagi cepat atau aku nak bagi lambat. Tapi apa dia minta aku bagi? Kalau aku tak bagi atas dunia, akhirat aku bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.